Pembentukan kerajaan perpaduan menterjemahkan kepercayaan dan semangat kerjasama di antara parti-parti yang berlainan ideologi. Pendekatan berkonsepkan politik inklusif itu menjadi faktor pendorong yang menyatukan parti politik demi pembangunan negara dan kebajikan rakyat. Kita ikuti laporan Pasukan Sahih Berimbang bersama wartawan Mohan Chinnasamy. Kerajaan perpaduan adalah berdasarkan idea yang di-Pertuan Agong selepas keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 menyaksikan tiada mana-mana parti yang memperolehi majoriti bagi membentuk kerajaan. Malah kerajaan perpaduan juga wujud atas dasar perundingan dengan parti-parti lain selain meletakkan keutamaan kepada parti politik dari Sarawak dan Sabah. Kabinet ini mampu untuk menunjukkan wujudnya perpaduan dalam kalangan mereka jika perbezaan itu dijadikan sebagai kekuatan. Penggabungan yang dibina ini bukan sekadar untuk membentuk kerajaan tetapi bagaimana masing-masing ada ketokohan, kemampuan, kewibawaan untuk membolehkan hasil akhir berdasarkan pelan tindakan di bawah setiap kementerian agensi berwajib dapat melaksanakannya dengan berwibawa. Saya percaya yang wujud adalah konsolidasi elit politik. Bagaimana asimilasi politik wujud dalam kalangan parti politik dengan yang mendapat bilangan kerusi yang kecil bersedia untuk bekerjasama dengan yang memperolehi bilangan kerusi yang besar bersedia untuk berunding, melakukan tawar-menawar, negosiasi yang akhirnya adalah bertujuan untuk proses pembangunan, proses perubahan dan juga proses pemodenan yang mahu kita kecapi di dalam negara kita. Kerajaan perpaduan dilihat unik kerana saiz kabinet yang kecil serta memudahkan kerjasama antara menteri walaupun berlainan parti politik. Tapi yang penting adalah kerjasama di antara menteri-menteri kabinet ini. Tidak ada lagi di mana keputusan dasar dibuat oleh satu kementerian tidak dirujuk kepada kementerian lain. Terutama sekali dalam isu kos sara hidup, ianya berkait di antara kementerian ini dan kementerian itu. Jadi kemungkinan Kementerian A umpamanya diterajuk oleh Pakatan Harapan tetapi Kementerian B diterajuk oleh Barisan Nasional, maka kerjasama itu dianggapkan sesuatu yang mustahil sebelum ini. Tetapi keadaan telah memaksa mereka bekerjasama. Jadi harapannya keberkesanan jemaah menteri kali ini adalah untuk mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka membuat dasar secara berkelompok, tidak lagi secara di dalam vacuum yang tidak dirujuk kepada kementerian-kementerian lain. Pada masa sama, pengalaman Perdana Menteri dalam menguruskan kewangan negara dari tahun 1991 hingga 1998 serta pengiktirafan sebagai Menteri Kewangan Terbaik Asia 1996 turut meningkatkan keyakinan pelabur ke atas kestabilan ekonomi negara. Pada masa ini, kalau kita tengok dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil menduduki tampuk sebagai Perdana Menteri pada minggu lepas, kita tengok market reaction begitu baik sekali. Kadar ekonomi kita, kalau kita tengok daripada kadar bursa saham telah meningkat dan juga kadar mata wang juga telah meningkat daripada 4.78 dah terjadi 4.38 pada hari 2 hari 11. So ini menunjukkan salah satu positif yang begitu impak sekali dan also begitu positif, dan saya rasa masyarakat Malaysia keseluruhannya telah menerima tampuk pemerintahan kerajaan perpaduan ini dengan begitu baik sekali. Kerajaan perpaduan ini dibentuk menerusi hasil perundingan bersama dengan parti-parti politik, kerjasama yang dibentuk serta kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musaffah Billah Shah dalam memastikan kerajaan perpaduan dibentuk untuk memimpin negara. Pada masa sama, kekerajaan perpaduan ini juga dilihat sebagai sebuah kerajaan yang inklusif kerana melibatkan pemimpin-pemimpin dari pelbagai parti untuk melibatkan diri bersama-sama membangunkan negara. Ini merupakan satu idea yang terbaik bagi memastikan negara keluar daripada kepincangan yang berlaku seperti masalah ekonomi dan juga kos sara hidup. Mohan Chinnasamy, RTM.